Ikan keli, tengok siapa, tanya. Kalau beli kat pasar tani tu tanya. Di sini memang tak ada masalah lah. Patin, keli semua kebanyakan orang Melayu. Saya nak tanya ni bang, ini ikan keli ni orang Melayu ke bukan Melayu yang bela? Cakap betul. Melayu lah. Kalau dia tipu dia tanggung. Tu je. Kita dah tanya. Tu cerita tu. Kena cari yang halal. Sebab di luar sana, selain daripada kawasan kampung ni, luar sana banyak sangat ambil daripada yang orang bukan Melayu jaga, bukan Islam jaga. Macam-macam daging, macam-macam isi perut daging yang dia baginya dekat ikan keli tu. Memang sedap, gemuk-gemuk, lebar-lebar. Itu sebab kena cari yang halal. Pakaian kita tengok yang halal. Tu sebabnya panggil, buat tajuk satu. Kan, mencari yang halal. Demi untuk ketenangan jiwa. Tengok, dia share perkongsian dia macam mana. Semua ada. Kemudian, begitu juga sebagai pusat ekonomi, pusat rujukan dan khidmat pada masyarakat. Kadang-kadang dekat masjid, dia buat program majlis penyampaian bantuan. Nampak? Kan? Dan begitu juga, fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan, pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi Masjid Kampung Perian. Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, penggerak aktiviti masjid, seterusnya ketua kampung, jawatan kuasa dan seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu ni, dan tidaklah saya ni paling gembira sebab berada di tempat yang tak pernah saya sampai sebelum ini. Dan dan saya yang ferry tu memang nama tempat tu ferry ke atau apa? Nama tempat tu ferry. Bukan ada ferry situ, tak ada. Dulu ada ferry. Okey. Alhamdulillah. Malam ini kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi pada malam ini kita membicarakan soal imarah masjid. Imarah masjid, kalau kita tengok beberapa tahun yang dulu, negara kita tiba-tiba diuji dengan datangnya sejenis virus yang sangat membimbangkan, sampaikan ada yang takut nak melangkah keluar pada rumah, iaitu COVID-19. Orang sini dia tak tahu COVID-19, COVID-19. Dia pun faham. Okey. Jadi pada ketika itu kita nampak ramailah orang yang cakap, rindunya rumah Allah, rindunya nak pergi masjid. Ramai-ramai lagi yang tulis macam tu dekat dalam media sosial, berlumba-lumba. Kan, cara cakap tu macam dia selalu pergi masjid. Sebelum tu tak pernah datang pun. Kemudian sampailah satu tahap, tiba-tiba kita sampai satu tahap membenarkan orang pergi masa PKPB tu, tapi mesti masa tu kena daftar secara online. Kalau di bandar-bandar di sini pun sama buat saya.
Kena siapa yang lulus, siapa yang awal dapat. Lepas tu bila dah lulus, dia share tu. Alhamdulillah, hari ni dapat juga pergi masjid. Tapi tak pergi. Dan bila dia tak pergi, apa hukumnya? Dosa. Sebab ambil hak orang. Dia minta dan dia dapat. Dia nak share kat orang aja. Itulah manusia ni kadang-kadang kan. Orang yang rindu mendadak jejak ke masjid sebab dia dah melazimi datang ke masjid dan terdapat pelbagai ganjaran besar yang Allah berikan. Untuk makluman semua, masjid ni setiap malam ada kuliah. Untuk makluman semua, terutamanya pada yang baru datang malam ni. Tak kisahlah budak-budak ni, yang belia-belia ni ramai, boleh datang malam ni walaupun sebelum ni tak pernah datang. Saya maklumkan setiap malam ada kuliah, jangan pilih penceramah. Malam ni Samsul Debat ni besya-besya je. Yang datang setiap malam guru takmir ni yang mengajar di masjid ni ilmunya jauh lebih tinggi, lebih baik lagi, lebih mendalam daripada Samsul Debat. Dengar saya cakap. Jangan tak datang. Rugi. Walaupun datang tu lelap. Kita datang lelap tidur, tak apa datang. Ni saya pesan tu. Sebab banyak ganjaran besar yang Allah nak berikan khususnya kepada mereka yang berpautkan hatinya dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Taala mengkhabarkan bahawa mereka yang selalu hadir ke masjid adalah merupakan salah satu ciri orang beriman. Kena selalu datang masjid. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 bermaksud hanya yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi sebahagian daripada golongan yang mendapat petunjuk. Maknanya dalam ayat ini menjelaskan bahawa orang yang mengimarahkan masjid adalah mukmin, orang beriman. Kan? Beriman kepada Allah dengan apa yang disuruh dan apa dilarang dengan petunjuk daripada baginda SAW dengan hati penuh keikhlasan. Malahan Rasulullah SAW sendiri menceritakan khabar gembira kepada pencinta rumah Allah yang suka, dia seronok dah datang masjid. Berita baik yang Nabi bagi tahu, sesiapa yang pergi, sabar, jangan usik mikrofon tu. Kejap lagi kuat lah, dia mula slow dulu, tak boleh tu masuk gear 3, sabar. Sesiapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah sediakan baginya tempat dalam syurga seperti mana pergi dan pulang. Dia rajin pergi masjid, pergi balik, macam tu juga Allah siapkan syurga untuk dia pergi dan balik nanti ketika di akhirat besok. Jadi masjid adalah tempat yang terpenting untuk membangunkan masyarakat. Peranan masjid juga untuk menyatukan masyarakat. Syukurlah baru-baru ni masjid ni tak terbabit. Yang mana negeri Pahang tak terbabit baru ni dalam satu perayaan yang selalu sangat berlaku di negara kita, namanya pilihan raya. Kan, jap-jap negara paling rajin pilihan raya Malaysia lah. Nak cakap apa? Jap pilihan raya. Penat bela. Ni semalam kan kita tahu ada sahabat saudara kita yang terbabit dengan kemalangan tu pun akan menyebabkan pilihan raya jugalah. Kan? Jadi di masjid tak usah politik. Tak kisahlah kecenderungannya kita ni lebih kepada siapa. Kita lebih kepada siapa. Itu hak masing-masing. Tak ada masalah. Itu hak masing-masing. Cuma jangan bawa dalam masjid sebab kalau benda tu boleh menyebabkan pertikaian, perdebatan, pergaduhan, perselisihan, baik jangan. Kan? Tu saya pesan tu. Peranan masjid termasuklah sebagai tempat menyatukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan bukan hanya kepada ibadah khusus semata-mata, juga terdapat pelbagai aspek lain seperti ekonomi dan sosial. Contoh, banyak masjid pada musim PKP hari itu dia buat gerobak rezeki. Ada masjid tu dia kumpulkan, siapa nak sumbangan, kita nak bantu orang susah yang terjejas sebabkan PKP ni.
Ramailah orang yang hantar duit, ada yang bagi beras. Dia buatkan gerobok tu bekas tu, ada letak beras, ada letak tepung, ada letak sardin, ada letak macam-macam. Jadi bila kita dapat tu, kita asing-asingkan dan siapa yang perlu kita bagikan. Masjid ni dah lebih function. Kalau kita tengok di bandar-bandar, sekarang ni masjid dah jadi tempat orang kahwin, buat majlis perkahwinan, siap ada tempat mempelai duduk bergambar, tempat makan, kan? Masa panas sangat lah. Oh, kipas tu tak sampai. Macam tu lah. Saja je beritahu. Kan? Jadi makna kata, aku dah ambil tisu lap-lap tak faham kat lagi. Masih. Saja je. Kan? Jadi makna kata masjid ni ada yang buat sampai ada tu dia buat perpustakaan. Ada satu surau tu, surau Jumaat di Perak, saya pergi Taman Serai Maju, tak salah saya Maju ke Serai Murni. Dekat sana kawasan lapang siap buat 2 gelanggang sepak takraw. Ada 3 meja pingpong. Jadi masjid ni tak ada masalah, anak-anak muda boleh datang kalau macam tu. Dan nak canggih lagi, disebabkan line internet di kampung ni agak segan-segan macam tu. Jadi dia pun carilah jalan, panggillah service provider, Unify ke, TM ke, datang untuk bekalkan. Suruh dia bagi internet percuma kat sini, wifi percuma. Kita buat macam tu. Anak-anak muda mesti ramai datang. Nampak tak? Jadi ni peranan kita. Ni peranan kita. Saya pernah ceramah di surau ada di Seremban ni. Dia kata yang datang memang tinggal atuk dengan nenek je. Nama taman tu Taman Tok Wan. Dia tinggal atuk dengan Wan je datang. Tak, bukan. Sebab apa? Sebab anak generasi muda dah ramai dah keluar. Jadi dia nak galakkan anak-anak muda datang. Anak-anak muda datanglah ke masjid. Sebab apa? Adik-adik ni yang muda-muda ni, saya beritahu, korang kena datang masjid sebab korang ni adalah golongan yang sepatutnya masuk golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat nanti. Iaitu salah satunya orang muda yang sibuk beribadah pada Allah datang masjid. Itu beritahu. Ni belia-belia ni kadang tak datang. Salahnya dia tak datang, malam ni datang sebab nak tengok Samsul Debat dekat-dekat kata. Kan? Belia tak datang, malam lain tinggal beliau aja. Kan? Beliau yang sujud lutut berbunyi ni kan. Allahu Akbar, tap. Kan? Jadi kita kena improve benda ni. Saya pergi syamah di Masjid Felda Palung 14 di Jempol Negeri Sembilan. Dia sampai buat kempen. Budak sekolah rendah datang semain subuh berjemaah di masjid, dapat duit belanja RM3 tu orang. Mak ayah bisi pergi masjid, rugi pun tak dapat duit belanja. Bapak tak pergi. Jadi lepas tu masjid buat pula satu kempen orang dewasa, siapa yang datang semayang di masjid 40 hari berturut-turut semain jemaah, mesti berturut-turut tanpa putus. Kalau hari ni terlepas, besok kena ulang balik kosong. 40 waktu berturut-turut, maka dia layak untuk cabutan bertuah memenangi skuter. Skuter baru. Hadiah jangan risau, duit tak ada tak apa, cari YB kawasan. YB kawasan dia kena bagi. Kalau tak bagi, kau peduli lah pilihan raya akan datang. Banyak kau pangkah lagi, pun susah sangat. Sebiji skuter berapa ringgit. Contoh lah. Habis nanti tak ikhlas lah ustaz. Kadang-kadang kena buat macam tu. Biar dia tahu rasanya, dia nak cuba buat hari-hari. Akhirnya dia rasa kelazatannya datang sebagai jemaah hari-hari. Kalau kita kenal lah seorang artis dulu, arwah dah. Namanya Allahyarham Haji Azmil Mustafa. Kalau tengok filem Ali Setan, dia mendapat hidayah hanya di masjid, bukannya di Arab Saudi, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Dia dulu dengan filem, dengan berlakon drama, filem apa semua popular. Dia pergi festival filem di Amerika Syarikat, di United States of
of America, dia pergi kat sana, pergi festival filem, dia tersampai sehari awal. Kawan dia dah cakap jangan datang awal sangat, dia tak ada kat rumah. Jadi dia tak tahu nak tidur mana. Kebetulan driver taksi tu orang Pakistan. Dia kata, "Are you Muslim?" "Yes," dia kata. So dia bawa pergi tempat semayangnya dekat mana, dia bawa lah kat masjid di US tu. Bila masuk di masjid di US tu, hatinya tersentuh sebab dia baru perasan, dia sedar, dia rasa rendah diri, dia rasa malu. Sebab apa? Sebab dia tak boleh membaca Al-Quran. Pada ketika itu baru dia sedar. Dia baca Fatihah pun dia pakai tulisan Rumi. Pada ketika itu. Di situlah hatinya digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk berubah. Balik daripada US tu sebab kata tak semestinya pergi haji, tak mesti pergi umrah. Kadang datang kat masjid Kampung Perian ni pun boleh jadi dia tersentuh hati, dia nak berubah. So apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia keluarkan segala simpanannya, dia habiskan semua simpanannya, dia pergi ke Yaman untuk mula belajar agama balik semula. Dan dia balik, kan, dia bukan hanya sahaja pandai, tapi dia mengajar, berkongsi ilmu dengan semua. Dia mengajar. Termasuk dia berceramah di sebuah masjid di Terengganu pada ketika itu. Dia sebut dia dekat banner tu, penceramah malam ini Ali Setan. Lepas tu orang masjid saya minta maaf Ji, terpaksa buat macam tu biar ramai sikit datang. Jadi kata Haji Azmil Musaffar ni, arwah ni kata apa? Nak buat macam mana? Panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang. Dia kata macam tu. Dia sebut macam tu. Dan untuk makluman semua, Haji Azmil Mustafa ketika hidupnya beberapa kali dia berjaya buat sembahyang berjemaah 40 waktu berturut-turut, bukan 40 sekali subuh. Kita boleh pagi ni subuh, Zuhur kan tak pergi, tapi dia setiap waktu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, subuh 30 waktu berturut-turut. 40 waktu dia buat. Beberapa kali dalam hidup dia sempat buat 40 waktu berturut-turut. Tak pernah satu pun dia gagal sembahyang jemaah. Beberapa kali dia buat. Itu sebab saya cerita tadi. Jika siapa nak dapat istiqamah, kena jaga. Orang yang dah biasa sembahyang jemaah, dia akan rasa lain macam nak sembahyang seorang-seorang. Dia tetap nak sembahyang jemaah. Walaupun imam tu imam sabak, kan? Tahu imam sabak? Baca slow je. Dia tetap mengikut imam. Yang bagus dia mengikut imam ni, kita tumpang imam. Jadi makmum. Biarlah imam baca ayat apa imam nak baca. Sebaik-baik, kalau nak ubahlah sikit, imam kalau ada masa, insyaAllah hari ni saya akan baca surah ini, saya akan baca surah ni. Surah ni menggambarkan tentang ini. Surah ni menggambarkan tentang ini. Oh, macam tu. Dekat khusus-khusus biasa buat macam tu. Supaya orang yang sembahyang, oh lepas ni dia baca surah ni, masuk surah ni. Macam tu lah. Tu sebab tuan-tuan dan perempuan, kalau nak dapat seronoknya solat, fahamkan ayat yang dibaca. Fatihah tu, apa maksud dia? Kan? Contoh. Dan begitu juga ekonomi dan sosial, fungsi sosial. Contoh masyarakat kita nak kenduri kenara. Kan, datang sini, dah ada whiteboard dekat luar. Hari ni kenduri siapa? Sabtu ni kenduri rumah siapa? Sabtu ni kenduri rumah siapa? Sabtu ni kenduri rumah siapa? Rumah siapa kahwin minggu ni? Tak ada. Habis kahwin semua dah. Tak ada kenduri orang selamat Sabtu Ahad langsung tak ada. Kenduri hari Ahad kenduri siapa? Rumah siapa kenduri? Ada seorang yang malu nak cakap, dia tak ngajak katnya. Tak ada tak? Tak ada. Contoh. Datang jumpa imam, boleh tak mam nak buat kenduri? Fungsi sosial masyarakat. Imam pun kata, insyaAllah kalau ikutkan minggu ni tak ada siapa kenduri. Nak buat bila? Sabtu malam Ahad. Boleh sangat. Nak buat bila? Nak buat lepas maghrib. Lepas maghrib, janganlah lepas isyak kot, lega sikit. Jadi lepas makan nanti doa apa semua boleh balik tu, nak makan balik je. Yelah, ikut imam lah. Buat lepas isyak. Ada setengah tempat tu, dia tak jumpa imam. Kadang-kadang dia tanya imam, mam boleh tak? Tak boleh, malam tu dah ada orang sini kenduri. Saya nak buat juga, saya tak kira, dia kata. Dia langgar juga. Tak apalah, imam tak boleh, tak apalah. Dia boleh hajak import imam luar pula datang. Ada orang macam tu. Kan? Buat kenduri kahwin, tak nak belaga. Bayang satu lorong, 2 kemah berlawan. Macam mana? Kan? Itu sebab di Pahang ni tak pelik. Kadang-kadang ada orang buat kenduri hari Rabu Khamis. Dia tak kira dah. Janji kat kampung dia buat. Janji dia tak bertembung dengan orang. Ramai juga orang datang.
Waktu tengah hari, waktu makan tu ramai datang, keluar daripada pejabat datang. Boleh je sebenarnya. Kan? Yang penting unding. Fungsinya masyarakat di masjid orang berbincang, bermusyawarah. Kan? Itu ya cerita tu. Nak buat kenduri dia kata. Betul, orang kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang, ada kemungkinan nak kenduri. Pandai lah tu kan, nak kenduri tu. Tapi kita, kalau orang datang macam tu, raih kan, Alhamdulillah, walaupun nak kenduri kau datang, seronok sangat. Nanti lepas kenduri jangan tak datang, pesan kat dia. Sebab orang yang macam ni, habis kenduri memang tak datang lah kan. Jadi masjid akan mewujudkan pelbagai faedah manfaat, kerohanian, jiwa tenang. Mana ada orang kusut datang ini? Tengok, semua tenang. Yang lelap mata tu lagi tenang. Lelap je. Dekat rumah tak mahu dia tidur. Letak bantal pun tak mahu, tapi duduk tegak-tegak kat masjid, tegak-tegak boleh tidur. Ni semua ada pahala ni. Orang yang datang ni semua ada pahala. Malaikat tengah catat ni, kita cuma tak nampak lari balik. Beza-beza pahala ni. Beza-beza. Mana sama pahala orang duduk tertengah, orang sandar kat dinding. Mana sama? Ni contoh, tak payahlah beralih, contoh je. Tiang ada berapa je, berebut cari tiang, contoh lah. Tak ada. Sebenarnya kita penumpuan kita tu yang mustahak. Orang tu kalau dengar ceramah saya mula sampai habis, dia pandang muka saya sampai habis, itu biasa. Yang lagi hebat, kejap pandang, kejap lelap. Kejap pandang, kejap lelap. Maknanya hebat dia, sambil dengar dia zikir. Yang paling hebat, sepanjang ceramah saya dia zikir. Itu paling hebat. Zikir je. Dia tahu masa bila dia nak bangun. Dia dengar doa hilang ngantuk tu, dia jagalah. Tahu doa hilang ngantuk? Tahu tak doa hilang ngantuk? Kalau penceramah baca doa tu, insyaAllah segar lah. Doa bil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu tegak dia. Kau tegak dia, dah habis ke? Jaga dia. Tapi saya belum baca lagi lah, baru share je. Betul lah kan. Kadang-kadang nak buat macam mana, dah penat kerja siang tadi, lepas tu terlelap, itu biasa. Kemudian begitu juga dia dalam bab keilmuan, macam-macam ilmu. Boleh je panggil ceramah tajuk-tajuk tertentu kan. Macam malam ni imarah masjid, saya ada bawa kitab, ada satu kitab saya kongsikan, iaitu kitab Mukasyafatul Qulub, kitab penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Bila bawa bab tu, sampailah satu bab tu keutamaan zakat, tajuk dia. Saya pun panggil lah ustaz yang pakar daripada pusat zakat, dia akan gantikan saya ceramah tajuk tu. Sebab saya tak pakar bidang zakat tu, saya mengaku je. Dia tahu dah kiraan yang mana sekarang, dah berapa dah macam ni. Kita boleh tahu. Nampak tak? Ada salah sekali tu kuliah subuh, saya bagi tajuk yang menarik untuk semua, iaitu kepentingan mencari yang halal. Kita panggil eksekutif halal, cerita kita macam-macam benda kita telan tanpa kita cek. Nak pula sekarang dah zaman media sosial, ramai orang perempuan ni gila nak makan. Bang, sini sedap bang, viral, jomlah, gila betul sedap bang, Tom Yum Spender nama dia. Tom Yum tu, dia letak dia punya bunjut tu, dia balut dengan spender. Bukan spender lama, spender baru beli, baru keluar pada kotak tu. Bukan spender yang dah pakai setahun tu, tak. Ni spender yang baru. Viral dia kata. Dia kata sedap bang, spender lah, janji sedap dia kata. Nampak tak? Tapi pada orang yang betul-betul ni, hati-hati. Banyak kadang, ada satu tempat dekat Kuala Lumpur tu, dia bagi makan daging, siap pula tingkat atas tu halal, tingkat bawah non halal. Atas halal, bawah tak halal, dia kata. Masalahnya dapur kongsi. Itu yang orang kita kadang main belasah. Tak boleh, kena jaga. Itu sebab penting kongsikan. Marshmallow dulu kan kebanyakan dia melibatkan unsur-unsur bab 1. Babi lah kalau tak faham. Payah sangat orang cakap bab tu tak faham. Kan? Tapi dulu, sekarang ni banyak dah marshmallow tu dia gunakan bahan-bahan selain daripada binatang bab 1 tadi.
Bila dia guna binatang-binatang lain, tapi dia punya kenyal sedap tu tak sama lah macam yang dengan babi tu. Jangan pula gelap pula betul. Daging yang paling sedap dalam dunia, nombor satu daging apa? Daging manusia. Betul? Menurut kajian, daging paling sedap daging manusia. Tapi umumnya janganlah kau siap daging lelaki kau tengah tidur sekarang. Ni nak bagi tahu. Satu, daging manusia. Kedua, daging bab satu tadi. Sedap daging bab satu. Yang ketiga, seterusnya baru daging-daging lain. Cuma it happen to be, bak kata orang kampung Perian. Ya. Cuma yang nombor satu dengan nombor dua tu haram hukumnya, kita tak boleh makan, melainkan darurat. Darurat boleh makan. Contoh kita dekat tengah laut, tak tahu nak makan apa, kita siap sikit, makan sikit badan kita ni. Betul, kadang ada berlaku, benda tu memang ada berlaku, soalan fake tu memang ada. Ataupun kita tiba-tiba lockdown, ada virus baru, lalulah seekor babi jantan. Boleh tak makan? Boleh, sekadar nak hidup, bukan beria-ria. Bang, yang kaki ni kita buat asap kicap, tang hidung ni goreng macam tu je lah bang, goreng garing. Telinga ni masak apa? Masak lemak cili api. Tak dapat tuan-tuan. Tak boleh makan sekadar untuk hidup aje. Kena faham tu. Tapi masalahnya tu yang saya kata tadi, daging pertama dan yang kedua tadi haram. Kalau saja-saja nak makan tak boleh. Okey? Jadi kena tahu apa lagi yang halal. Macam contoh kita ni. Tu sebab apa dia sebut ni? Sebab mencari yang halal itu hukumnya apa? Wajib. Ya ayuhal ikan keli, tengok siapa, tanya. Kalau beli kat pasar tani tu tanya. Di sini memang tak ada masalah lah. Patin, keli semua kebanyakan orang Melayu. Saya nak tanya ni bang, ini kan keli ni orang Melayu ke bukan Melayu yang bela? Cakap betul. Melayu lah. Kalau dia tipu dia tanggung. Tu je. Kita dah tanya. Tu cerita tu. Kena cari yang halal. Sebab di luar sana, selain daripada kawasan kampung ni, luar sana banyak sangat ambil daripada yang orang bukan Melayu jaga, bukan Islam jaga. Macam-macam daging, macam-macam isi perut daging yang dia baginya dekat ikan keli tu. Memang sedap, gemuk-gemuk, lebar-lebar. Itu sebab kena cari yang halal. Pakaian kita tengok yang halal. Tu sebabnya panggil, buat tajuk satu kan, mencari yang halal demi untuk ketenangan jiwa. Tengok dia share perkongsian dia macam mana, semua ada. Kemudian begitu juga sebagai pusat ekonomi, pusat rujukan dan khidmat pada masyarakat. Kadang-kadang dekat masjid dia buat program majlis penyampaian bantuan, kan? Dan begitu juga fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan, pembaharuan kepada masyarakat. Kalau kita tengok, masjid juga digunakan sebagai tempat latihan jihad. Dulu tempat training nak perang pun kat masjid, kan? Merawat luka orang, kan, pun dekat masjid. Masjid juga sebagai pusat pengajian dan dakwah Islam, maka perlu dah dikembangkan. Apakah kelebihan mengimarahkan masjid? Masjid ini adalah, kalau kita tengok, masjid ini semenjak daripada zaman Nabi, masjid tempat kesatuan yang sering menjadi tumpuan umat Islam untuk melakukan ibadah solat, mendapatkan ilmu, perkongsian, berbincang benda-benda baik. Duduk masjid, jangan bincang pasal manusia, bincang pasal benda-benda baik. Aku ingat aku nak buat ni lah, macam mana cara nak buat kuih semprit. Sebab apa lah? Sebab nak buat kuih semprit ni, aku ingat nak cadang, nak sedekah pada orang kampung. Macam tu. Aku nak buat kuih semprit, dia punya orang kata kuih semprit tu sedap dia, sama macam Mak Samsul Debat buat. Dia kata. Dia kata macam tu lah. Sebab apa lah? Ingat nak buat tu, cadangnya nak buat satu projek buat kuih semprit, mungkin daripada harga RM25 satu bekas RM5 masuk dalam tabung masjid. Contoh. Benda-benda tu dikaitkan dengan masjid. Nampak tak? Macam tu lah.
Aku ingat nak buat ni lah, kuliah cara pemakaian tudung fashion terbaru dan mematuhi pada syariah. Macam tu. Baguslah. Kan? Buat khusus. Yang tua-tua tu pun sama. Tarik sini, lempar, zap, lekat, tarik bawah, cap, zap. Besar betul. Buka-buka tudung tu jadi kenopi. Kan? Dia punya lilit tu lama betul. Contohlah kan. Ditunjukkan kaedah. Baguslah. Kongsi benda-benda yang ada manfaat. Yang mana selagi mana orang gunakan, orang pakai, dia akan mengalir pahalanya kepada. Kemudian begitu juga berbincang. Nak buat kenduri, boleh bincang kat masjid, tak ada masalah. Itu dunia lah, siapa cakap. Bila berbincang tu sebab kita fikir buat kenduri kahwin tu nanti akan berlangsunglah satu tempat pusat untuk menyatukan masyarakat dan silaturahim. Orang dulu-dulu lah, terasa di kampung ni mungkin masih ada lagi. Mula-mula sebelum nak kenduri kahwin, dia akan buat dulu kenduri berkampung. 2 minggu, 3 minggu sebelum buat kenduri berkampung. Kenduri berkampung tu doa selamat, tahlil, doa selamat semua dah selesai. Orang semua dah makan, yang lain tu balik, yang motan-motannya. Tahu motan? Motan ni dalam bahasa orang Pahang kata important. Orang yang penting je akan tunggu. Lepas tu dia pun keluar lah. Mana pinggan, mangkuk semua dah clear. Keluar pula kuih, biskut dengan kopi ataupun teh kau. Masa tu bincang lah. Nanti kita kenduri berapa bulan nanti. Siapa yang nak pasang kemah ni? Dia kata. Sebab orang dulu-dulu yang pasang kemah pakai buluh. Sekarang dia pasang siap. Dulu pakai buluh. Elok tak bocor dek hujan. Banyak betul buluh dulu. Sekarang buluh mahal. Kena beli, buat buluh lamang pun payah sekarang. Lepas tu bincang, siapa yang akan masak nasi minyak? Ada 2 orang, 2-3 orang je. Kadang-kadang imam yang pandai masak nasi minyak tu. Betul, dekat kampung mak saya dulu, memang imam yang pandai, yang pakar. Nasi minyak dia paling sedap sekali. Dia je yang boleh masak tu. Lauk pengantin bagi si Timah. Timah pandai. Timah boleh Timah? InsyaAllah boleh. Masalah. Yang akan siapkan hiasan bilik pengantin, ada orang dia. Ni budak belia. Mana? Aboy. Cik dia panggil Aboy. Bukan nama sebenar. Kau jangan nak perasan sangat Ni contoh je. Dia ketua belia. Budak-budak muda ni dengan cakap dia, dulu dapat duit RM1 buat bunga tu. Seronok sangat lah. Bawa, ni sebenarnya panggil jambas. Dia panggil dulang, bawa dulang tu. Panggil jambas kat ke tak kan? Dia panggil bawa dulang lah. Lalu anak dara lagi tegak dia bawa dulang. Bawa dulang lauk dulu. Sekarang catering. Budak-budak ni tak boleh bayang pun. Kita cerita ni. Tak boleh bayang. Dulu, telur siapa? Tak apa, saya siapkan. Seorang tu lah, dia rebus telur daripada malam sampai ke pagi. Sekarang terlelap, keluar dari isi telur tu. Kering air tu. Dulu. Periuk bukan semua ada. Pinjam siapa tu? Ada periuk besar rumah dia. Pinjam orang bagi. Tak masalah. Yang periuk cap buaya kan? Saya ingat gitu. Punya lah. Dulu, berkampung. Macam tu. Pesan ke anak-anak ni. Ni orang lama tak kisah lah itu dulu. Siapa cakap? Dah kahwin, pergi ziarah rumah pak saudara, mak saudara, belah laki, belah perempuan, kenal pak saudara. Belagak, pergi pun tak nak. Orang Negeri Sembilan dulu bawa dodol. Penganan, dia panggil tu bokor. Bawa sampai dekat rumah pakcik tu ambil dodol tu, dia boleh masuk duit dalam tu. Tu bokor dulu. Dia sekarang tak payah. Bagi je, macam bawa lah buah tangan, bawa buah ke, bawa makanan ke apa, bagi. Ni saja bagi je macam tu. Susah aje lah. Ni lah Pak Lang, ni adik mak. Oh ya ke? Yang ni kakak mak. Beritahu. Budak sekarang baru je makan beranak, tiba-tiba dah hilang. Mana pergi? Dia baring kat jalan kereta api tu ambil gambar. Nak mati semua. Pergi kat masjid Besi Putrajaya tu, angkat gaun macam ni.
Abang Haji tu ambil wuduk dah 8 kali basuh muka dah. Betul, sekarang saudara mara pun tak kenal, kampung pun tak nak balik. Tu cerita tu. Saya balik tuan. Ni ya, belah mak saya Sungai Buloh Jelebu kat Simpang Durian. Belah ayah saya Batu Kikir Jambatan Bosi. Jadi belah ayah saya Minang, belah mak saya Jawa. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang Bantai. Kan? Jadi masjid semakin berubah wajah. Tu sebab saya kata buat 40 mesyuarat buat dekat masjid, tak ada masalah. Yang penting jangan bergaduh, jangan guna bahasa yang tidak baik. Tu dia. Kan? Semakin kita masuk, sumbangkan duit, masukkan dalam tabung masjid. Macam tu. Jangan buat-buat senyum je nampak tabung tu. Kan? Bayangkanlah masjid ni, tengok punya canggih, kipas buka, kipas berdiri, kiri kanan, nampak, aircon pun buka, pintu pun buka, sejuk aircon ni sampai ke jalan. Bayangkan punya dahsyat tak dahsyat masjid ni. Kenapa nama dia Perian? Perian kenapa? Perian buah perian. Ya ke pokok perian tu pokok apa? Pokok hutan ni. Oh, pokok perian. Boleh makan ke? Boleh. Push, tak baik. Saya suka masam-masam tu. Ada lagi ke buah tu? Habis dah. Pokok pun tak ada. Pokoknya dekat mana banyak dulu? Tepi masjid ni. Oh. Masjid Kampung Perian. Tu sejarahnya. Kena tahu siapa yang baru tahu dek Kampung Perian ni ada buah, cakap baru tahu hari malam enggak kan? Dia pun tengok kau dah berapa tahun hidup pun baru tahu. Okey, masih. Saya memang suka tanya. Kan? Jadi kemudian begitu juga masalahnya, kadang-kadang masjid hanya penuh pada waktu bila? Sembahyang Jumaat, sembahyang raya. Hari lain tak. Hari tu korban berapa ekor? 2 ekor. Okey. Okey lah tu. Orang dah tak ada kot. Kebau lembu 2 ekor. Dan biasanya yang 2 ekor tu pun senarai nama yang sama pada tahun lepas. Kadang-kadang. Ada satu dekat Gombak tu. 39 ekor. Saya tanya berapa hari ni? Sehari lah. Boleh dia tu 9 ekor. Ada satu masjid lah, tak main lah kambing, tak main lah lembu, unta. Ada dekat Shah Alam. Ada dahsyat dia, tak tahu. Orang berlumba-lumba, tak apalah, tahun depan ramai lagi lah mudah-mudahan. Kan? Jadi hari raya je ramai. Jangan macam tu. Jadi kena tahu apakah keistimewaan masjid. Pertama, orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Datang masjid akan didoakan oleh para malaikat. Kalau kita tengok dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dan memperelokkan wuduknya, lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah, melainkan satu langkah yang pertama itu akan ditinggikan darjatnya, langkah seterusnya akan dihapuskan kesalahannya. Kita berjalan pergi masjid tadi, langkah pertama naik darjat, langkah kedua ampun dosa, langkah ketiga naik darjat, langkah keempat ampun dosa, langkah kelima naik darjat, langkah keenam ampun dosa. Tu sebab lagi jauh jalan lagi bagus. Jalan daripada Pekan Jerantut sampai sini. Sampai sini dah tak rupa orang kan? Tak adalah, maksudnya macam tadi kita turun naik kereta, kita berjalan nak naik kereta nak pergi masjid ni pun dah kira. Dalam kereta, wallahu alam, Allah je tahu nak bagi ganjaran berapa kat kita. Dan kemudian bila turun daripada kereta masih jalan kaki. Nak pula malam ni pertama kali parking penuh. Pun nak pergi masjid. Siap letak kon. Biasanya artis je buat macam tu. Nampak tak? Jadi dia parking jauh, dia berjalan tadi dengan berseret-seret, dah lah sakit lutut.
Allah jauhnya. Tak tahulah kan. Macam tu lah. Terima kasih lah meraihkan Samsul Ubat. Terima kasih lah banyak-banyak. Malam ni ada makan tak? Terima kasih banyak. Masih. Kalau dah siap makanan tu, makruh ceramah lama-lama. Kan? Nasi, lauk, ikan patin biasanya. Setakat mihun tak payahlah. Jadi macam tu. Jadi akan naikkan darjat, ampunkan dosa. Lagi jauh kita jalan tu, semua Allah bagikan jalan. Jadi jangan mengungut, ikhlaskan hati. Tak apalah, malam ni jalan sikit berseret, ya Allah bagilah kekuatan, ya Allah pada gelutut aku ni, ya Allah. Aduh, hai. Kan? Betul. Ikan patin pun mahal sekarang ni. Kan? Ui, saya kalau ni balik malam, kalau saya balik bila kan, saya akan singgah ambil ikan patin. Dulu kalau saya balik malam, saya singgah tu dekat bera dengan Abang Awang, dia beli ikan patin sangkar tu. Dia dah siap siang dah berapa ekor saya nak. Patin tu mak saya goreng dengan garing, masak belada. Terbaik. Sampai ke siku sedap ni. Jeratut dengan temeluh mana sedap lagi? Jeratut saja. Sebab alur air dia lagi laju airnya. Lipih pun laju juga je. Dia lagi laju air sungai tu, dia kata lagi laju cakap orang tu. Ni auk kata. Auk. Aku dengar, aku tak tahu apa benda cakap macam ni kan. Saya pergi yang temeluh tu, dia slow dia kata. Ikan patin ni RM25 sekalau. Oh ya ke? Patin buah RM200 sekalau. Patin muncung RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata tu. Patin leka aku dengar dia bercakap kan. Punyalah suka saya patin. Dan banyak ikan apa betina? Itulah kan patin. Patin. Kan macam tu kan. Jadi, kemudian jika dia telah masuki masjid, dengar ni. Jika dia telah masuk ke dalam masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi mana dia berada di tempat solatnya. Contoh tadi, siapa yang solat dekat situ, dia duduk, dia tak berganjak, dia duduk je situ. Sampai ceramah ni dia masih duduk tempat yang sama, dia masih dikira macam sedang solat. Contoh, dah habis nanti, orang mau balik, tak nak. Kira solat, duduk tutup lampu, duduk diam je. Masih kira solat. Ya? Kemudian para malaikat akan mendoakan selama dia masih berada di tempat yang digunakan untuk solat. Malaikat doa apa? Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, maafkanlah dia selagi mana dia tidak melakukan gangguan dan juga belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu pertama. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Dari Abdurrahman bin Mihran, mantan budak Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Maksudnya, orang pergi pasar untuk duduk-duduk, borak-borak, tengok-tengok orang, tak ada kerja. Kan? Kalau pergi nak beli ikan, tak ada masalah lah. Pergi nak beli, tak ada masalah. Maksudnya tu kena faham. Ya? Yang ketiga, Allah sediakan singgahan di syurga untuk orang yang datang masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa yang datang masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Ya. Keempat, mendapat naungan Allah di akhirat. Yang mana ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti, yang mana tak ada naungan selainnya. Apakah dia? Yang pertama, golongan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini bukan hanya Perdana Menteri, bukan hanya timbalan Perdana Menteri, bukan hanya menteri, bukan wakil rakyat, bukan hanya ketua kampung. Semua termasuk ketua rumah tangga. Adil. Pengurusi KRT kena adil.
JKKP, JKKK, JKPK, bantailah semua nama macam-macam. MPKK, banyak betul dah sekarang ni. Kan? Sampaikan satu kampung tu ada 2 jenis ketua kampung. Ketua kampung persekutuan, ketua kampung negeri, ada macam-macam. Tak kisahlah, tapi semuanya akan dipersoalkan tentang keadilannya. Kedua, orang muda yang saya sebut tadi, yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah pun dapat naungan Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Bukan hanya di masjid Kampung Perian. Contoh, dia balik rumah anaknya, dia pergi Kuala Lumpur. Dia tetap tanya anak ni, masjid mana? Sini. Boleh tak hantar mak pergi masjid? Boleh tak hantar ayah pergi masjid? Hatinya terpaut pada masjid. Tak pun, tak apalah, tak ada masjid hantar surau. Nak sembahyang jemaah juga, tak nak sembahyang seseorang kat rumah. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tetapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah maknanya buruk dan miskin, boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kirinya tak tahu. Maksudnya merahsiakan sumbangannya. Itu orang yang mendapat naungan daripada Allah. Itu sebab dalam surah Al-Baqarah tu beritahu macam mana kalau kamu memberikan sedekah sumbangan secara terang-terangan, maka ia baik buat kamu kalau menjadi contoh baik pada orang lain. Niat nak bagi contoh baik pada orang lain. Tapi kalau kamu bagi itu secara sembunyi-sembunyi, maka ia lebih baik bagi kamu. Itu paling baik sekali. Minta tolong mam sebelum semayang sunat Aidil Adha ni, tolong umum pasal lembu berapa ekor saya bagi. Oh, dia siap beritahu kan, terang-terangan. Contoh macam kita tengok Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu kan dia bagi sumbangan, masuk dalam video lah YouTube, orang tengok. Jangan kata ni tak ikhlas lah, ni konten, tak perlu sebut. Sebab kita tak tahu dalam hati dia. Sebab bila dia buat, mungkin orang lain pun nak buat bersama-sama. Itu sebenarnya. Jangan ambil alih kerja malaikat. Wah, ini saja ni nak tunjuk-tunjuk kat orang. Tak. Mana kita tahu hati orang. Jangan buat dosa. Tak usah. Dah lah kau tak bagi, kau kutuk pula orang yang bagi. Itu cerita dia. Sangka baik je. Sangka baik. Yang kelima, kelima dah tadi tu. Yang keenam, orang yang keenam apa? Dah keenam. Ketujuh. Yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, kemudian basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Orang yang tahajud pagi tu duduk seorang, nangis. Ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Aku mengumpat pasal Samsul Ubat tadi, ya Allah. Tak sempat minta maaf dengan dia. Tadi saya dah baru jalan ke sini dah sebut dah tingginya. Mengumpat, saya maafkan. Bila nampak pula muka dalam TV nampak tua, wajab. Itu pun saya maafkan. Itu cerita kan. Jadi ada benda yang, ya Allah banyak dosaku, ya Allah. Sebenarnya itu dia, bangun pagi, paksalah diri menangis. Sebab dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, penenang jiwa tu, digambarkan bagaimanakah orang yang menangis kerana Allah. Menangis kerana Allah, maka malaikat ni ketika akhirat, masuklah kamu ke dalam neraka. Nak masuk dalam neraka, tiba dengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka, ya Allah. Kenapa pula? Masukkan dalam syurga. Kenapa? Kerana dia di atas dunia dulu pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Siapa yang bersuara tu? Berkat sehelai rambut. Rambut tu ketika air mata tu mengalir, terkena pada rambut tu jadi saksi. Tu dia bercakap. Tapi malam nanti janganlah ditadah rambut tu ni. Maksudnya bila kita menangis tu dah ada dah saksi tu. Apa hal dah kena lah, bukan. Tu sebabnya pernah digambarkan juga dalam bab yang sama. Dalam kitab tu dia kata sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Dia nampak singgah sana, dia nampak makanan-makanan yang lazat,
Dia nampak permaidani yang indah. Dia nampak singgasana yang cukup cantik untuk dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberitahu, wahai malaikat, bukakanlah tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada wajahku. Allah Ta'ala beritahu. Kemudian dia jawab, malaikat jawab, ya Allah, mana mungkin kami benarkan mereka melihat wajahmu dengan tahap mereka derhaka kepadamu, ya Allah, ketika di atas dunia dulu. Maka Allah Ta'ala beritahu, bukalah tirai ini, kerana sesungguhnya ketika di atas dunia mereka pernah menangis kerana aku. Sebab nangis. Orang perempuan, berhentilah menangis sebab jantan. Sudah. Buang masa. Apa orang lelaki nak tu setuju je. Faham? Jangan pening-pening kepala. Kita menangis kerana Allah saja. Faham? Faham tak? Orang perempuan faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham tak faham? Setuju tak? Susah tu. Orang nak bagi masuk syurga ni. Tak tu cakap. Sebab itulah Saidina Abu Bakar kata, akhirat nanti seramai-ramainya manusia yang menangis keluar air mata darah, punya banyak air matanya kalau letak perahu berlayar. Macam tu lah. Sebab menyesal. Nak menangis atas dunia. Orang perempuan, lelaki ni semua yang bangun tengah malam ni, paling tidak ambil duduk je kat katil tu. Kalau tak nak semayang kan, duduk atas katil. Nangis. Ya Allah, banyak dosaku, ya Allah. Ampunilah dosaku. Paksa nangis. Menangis ni atas dunia. Ingat tu. Nangis tengok. Tengok drama Korea menangis. Tengok perempuan itu nangis. Alah. Tak payah. Ni cerita betul. Bayangkan, digambarkan ketika akhirat tu. Nabi ni bawa sekumpulan. Bawa ni umat dia nak masuk syurga ni dengan Nabi. Dalam perjalanan, tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat bingit, nak pecah genang telinga. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Bila dengar bunyi ngauman api neraka tu, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api tu, bukan makin jauh. Nabi sebut, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Lagi datang lagi lah. Macam mana ni? Lagi dekat api neraka. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Dia bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api neraka itu. Bayangan bunyi bingit tu, berapa bingit, berapa kuat tu, kekuatan bingit sampai nak pecah genang telinga tu. Jarak api neraka tadi belum sampai pun lagi, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Maka makin dekat. Maka Jibril bagi, kau ambil air ni, kau siramkan kepada api tu. Nabi pun siramkan, dengan izin Allah api menjadi reda. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku ni tadi? Maka Jibril kata, sesungguhnya itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Menangis kerana dosa, menangis kerana ni, kan? Menangis kerana aku tertinggal semayang tadi, ya Allah. Menangis kerana, ya Allah, aku tak semayang pagi tadi, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah, aku mengumpat, ya Allah. Macam-macam, kan? Macam tu. Ingat, aku banyak melawan suami aku, ya Allah. Hidup aku daripada mula kahwin menyawab, Allah menyawab. Orang perempuan menyawab, tetap menyawab. Ada je, kan? Jangan sakitkan hati suami perempuan sekalian. Kerana sesungguhnya menurut kajian di Malaysia ini, memang suami mati dulu. Sebelum mati buatlah baik. Apa dia nak, ikutkan je. Tak lama lagi mati untuk ni. Macam tu je. Bayangkan kalau hari ni yang kita masak tu adalah makanan terakhir dia, dan dia makan dengan gembira. Makasihlah si abang, masak sedap betul. Malam tu mati, tertelan rokok, tercekik termakau kata tu, kan, mati. Biarlah dia mati tu, kita sempat berbakti pada dia. Ni tengah gaduh, sudah abang, dia jeritnya tercekik sudu kawan tu, mati. Elok-elok
Tu saya kata tadi, layan suami dengan baik. Tapi janganlah kita masak ni sebab suami kita tu, kita membayang ni hari akhir dia. Dia bantai melulung Allah. Suami, kenapa kau menangis ni? Takut esok abang tak ada lagi. Langsung tak selera untuk makan. Tu naungan, mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti. Kelima, mendapat ganjaran solat yang lebih banyak bila datang ke masjid. Berapa kali ganda sembahyang, pahala sembahyang jemaah daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Hui, semua jawab serentak dan tepat. Tak ada yang fikir dah dalam 20 lebih lah. Tak ada. Semua orang tahu 27 kali ganda. 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Bukannya dapat 27 pahala, tapi 27 kali ganda pahala. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Dia tak perasan pahala tu. Katalah kita tukar pahala tu jadi RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor poket RM27. Okey. Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada ya Allah. Zoom. Oh, sistem lambat sikit. Kalau RM27 lah satu waktu, agak-agak apa jadi? Penuh masjid ni, semayang bagi jalan. Mula dia marah, masjid tak masa jemaah, tempat semayang tak cukup, cuma besarkan sikit masjid ni. Marah orang. Masa tu orang perempuan dah tahu dah beral dia apa. Dekat balik tabir tu. Kau dah berapa lama dah semayang sini munah dia. Bukan nama sebenar. Baru 2 minggu, banyaknya duit engkau. 27 kali 5 kali 14, ya Allah. Aku baru tahu. Si gayah jiran aku tak beritahunya. Nak kaya seorang kedekut tak ada masin. Marah ada kawan. Wahal dalam ceramah selalu cakap dah 27 kali ganda ni. Ni andai kan RM7. Orang perempuan macam tu lah perbualan dekat balik tabir. Orang lelaki dia tak suka bincang isu remeh-temeh macam tu. Dia bincang isu dasar. Orang lelaki dia akan tanya, agak-agak engkau lah Mat, kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Dia tanya soalan tu. Dia tanya soalan tu. Ditahan yang motosikal imam tu. Baik, imam cakap, Mam. Imam dapat berapa? Imam ni malah lah. Dia tak nak belagak. Dia biasa. Tak ada apalah. Alhamdulillah. Kan? Cakap, Mam. Imam kena telus. Cakap, Mam. Dia tengoklah. Kalau lupa-lupa tu, kuranglah sikit. Tapi kalau khusyuk tu lebih, teruk-teruk pun RM40 tak lari lah ni. Contoh tau, contoh. RM40 tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Asyik dia je jadi imam. Aku nak juga dia tu. Duit ni masalah. Sedangkan yang Allah bagi 27 kali ganda tu lebih hebat daripada nilai duit. Sembahyang jemaah tuan-tuan. Nabi ni sampai satu tahap, pernah dan satu riwayat, Nabi kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, nak je aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Kalau ikut hati Nabi, cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Kan dah tak ada kerja lah imam dibakar rumah orang. Lepas tu imam lambat sampai dah rumah imam lah kena bakar. Nah tu contoh lah nak bagi tahu, Nabi bagi penekanan datang masjid. Yang datang ni ada yang teruk lah sekarang ni, ekonomi teruk, mengeluh. Apa usul kita? Nabi dah sebut apa? Nabi dah bagi dah jalan. Siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Datang masjid, solat sunat 2 rakaat. Mesti ada. Kedua, amalkan sedekah subuh. Jaga dua-dua ni, berubah hidup kita. Tengoklah. Mana pandang pun seceh. Tak pun sembahyang subuh berjemaah kat rumah dengan isteri, ajak sembahyang subuh. Kejut, jom sembahyang sama. Fatihah betul-betul. Memang tak masalah tu. Orang perempuan bertikaikan Fatihah suami ni. Bismillah panggil. Orang bismillah ada similah. Sami Allah, Halimah Hamidah. Nampak? Limah ada, midah ada, semua panggil. Kan? Ya, ganjarannya lebih besar sembahyang berjemaah. Datang sembahyang berjemaah.
Jaga. Nak murah rezeki dua tu. Ambil nombor akaun masjid. Nombor akaun masjid ni bank Islam. Nombor akaun dia 05 012 01 0178968. Tu saya punya tu. Tak ada lah. Kan? Masukkan. Transfer. Sekarang kan senang. Online je. Bank Islam Malaysia Berhad. Tajuk. Sumbangan ikhlas. Reference. Doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan tu. Tang jumlah amount ni RM1. Mempertahankan keseringgitannya. Bila semayang Jumaat, kan, mempertahankan kepisangannya. Pisang juga. Konan boruk ke apa, bagilah mana-mana pelbagai. Lepas ni nasi Arab. Siapkan dalam 100 pack. Sedekah. Bagi buah pun buah yang mahal. Seedless grape. Anggur tak berbiji. Masa tu imam baca khutbah, pada semua jemaah, ingatlah, fokuslah dan hayatilah khutbah pada hari ini. Jangan sibuk mengerjakan buah saja di belakang sana. Yang bersedekah tu pun cubalah asing untuk imam. Imam lambat keluar, memang tak merasa. Kan? Yang keenam, kelebihan adalah orang ni mendapat ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Kan? Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahu ku tidak ada lagi jauh rumahnya dari masjid, dia tak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada orang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Lelaki itu jawab apa? Dia suruhlah, rumah kau paling jauh, kau pergi masjid hari-hari, kenapa kau tak beli je keldai? Apa jawab dia? Dia jawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Boleh berwuduk di rumah kemudian menuju masjid. Dari Uthman bin Affan dia berkata, mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat, lalu menyempurnakan wuduknya, lalu berjalan menuju solat yang fardu, lalu melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lazimkan diri kita ambil wuduk siap-siap di masjid, di rumah sebelum pergi masjid. Ke-8, kelebihan saf pertama dan solat di masjid. Dia pun datang masjid, kenyar saf pertama. Tapi kejar saf pertama, hati-hati, jangan duduk belakang imam kalau tidak cukup ilmu di dada. Jangan berani-berani duduk di belakang imam, kerana auranya luar biasa. Tiba-tiba imam terlupa ayat, engkaulah yang kena sambung. Ni ilmu tak ada, duduk belakang imam. Imam tengah baca, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la huwallah wallahu alladzi huwallah. Imam dah lupa, kelabu pula malam tu. Wallah, sebab jarang ramai macam ni. Yang belakang tu pula, sudah lupa pula dia. Yang sebelah tu dah macam mana? Tolonglah kau sebelah tu. Tolong, dia kata, aku tak tahu siapa suruh baca panjang. Dia marah macam tu. Lagi satu, duduk belakang imam. Kalau tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang, imam terkentut, maka bila imam mufarakah, yang belakang kena buat apa? Ke depan ganti. Ni tak ada ilmu, dia pula pusing. Weh, kentut, batal. Apa hal? Orang tak ada ilmu macam tu lah.
Tu sebab tak boleh suka-suka duduk belakang imam. Kena standby. Imam ni takkan lupa ni. Jangan cakap. Ada time dia terlupa. Kan? Tengok tarawih tu. Berapa ramai jadi 3 rakaat tarawih tu? Ada? Kan? Semayang ni kena sabar. Dapat imam sabar pun kena sabar. Iya. Orang perempuan balik tabir itulah kerja ni. Siapa imam mana? Allahu Akbar. Dia dah tunjuk geng dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Seronok belakang. Tiba-tiba malam tu lurus dan dapatkan saf. Dekat belakang tu sudah. Allahu Akbar. Habislah kita orang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tu senyap? Waktu penganjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah. Habislah. Iya. Tu sebabnya latih anak-anak muda ni datang. Bagus. Kan? Anak-anak muda datang. Standby. Pakcik bagi saya azan. Kita buat pertandingan azan. Azan kategori maghrib lain. Azan kategori subuh lain. Kategori maghrib menai dayu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Maghrib bagi masa budak main bola tu balik. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Macam tu. Kan? Hayya 'alas salat. Maghrib. Hayya 'alas salah. Subuh. Dia as-salatu khairum minan naum. Macam tu. Dia tak mahu dia. As-salatu khairum minan naum. Dia dayu tidur kan. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Biar dia bangun. Wih, marah betul Bilal ni, bangun. Terperanjat. Iya. Ini kadang-kadang orang dah siap-siap nak pergi masjid, masuk rumah balik tak jadi. Bilal tu yang menyeramkan azan dia. Faham? Azan tu. Kadang kesian Bilal, dia bukannya tak nak azan betul-betul, bukannya tak nak semangat. Orang tak ada. Sampai subuh tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, penat betul lah. Yang seorang tu datang tinjau dekat tu. Alamak, ini mahu aku yang jadi imam ni kan? Tak ada orang pun. Balik dia. Tu dia. Kan? Apa lagi kelebihannya? Kelebihannya yang lain adalah seterusnya
kita juga dijamin. Sekejap, dia tertinggal pula ni. Kelebihan sembahyang di saf pertama bersolat di masjid, maka seandainya manusia mengetahui, Nabi kata, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, maka mereka akan mengundi. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumba melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada solat atmah, iaitu solat isyak dan subuh. Sebab dua ni, isyak dan subuh ni, solat yang susah orang nak datang masjid. Kalau mereka tahu, tentulah mereka akan mendatanginya walau dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna kata datanglah ke masjid. Sikit lagi. Dibawakan kisah tentang Sulaiman ibnu Hamzah al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang hakim di Syam. Kata beliau, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali. Sepanjang hayat dia tak pernah sembahyang seorang kecuali 2 kali. Dan sehingga sekarang, dia kata, aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakan solat, wahal pada ketika itu usianya telah pun mencecah 90 tahun. Tak pernah sekali pun dia sembahyang seorang. Dia terasa yang dia sembahyang seorang tu macam dia tak sembahyang. Macam tu lah. Kan? Jadi Allah memuji orang memelihara solatnya dan menjanjikan, menjamin tempat di syurga. Syurga mana? Syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan mereka tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka ambillah peluang ini, hidupkanlah selagi mana kita boleh pergi ke masjid, pergilah. Kan? Tengok signboard tu. Datanglah ke masjid, datanglah bersolat di masjid sebelum kamu disembahyangkan. Nampak tu ayat ni semua menakutkan. Kan? Jadi datanglah ke masjid. Rugi kita dengan kelebihan-kelebihan Allah nak bagi dekat kita, imarahkan masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan ini saya mengumumkan apakah perlunya ada tirai sekatan antara jemaah lelaki dan perempuan ketika solat dan dengar ceramah? Memanglah kena duduk atas pangku. Eloklah tirai tu nak buat sepadan, cuma tinggal bila solat dia tak boleh tutup habis tu, biar dia paling tidak kalau dia meninjau dia boleh nampak macam tu kan. Apakah adab-adab dan peraturan datang sembahyang di masjid? Jangan bising, jangan berlari-lari kan, pakai yang bersih macam biasalah. Tapi sebaik-baik tempat solat orang perempuan kat mana? Rumah. Tapi kalau dengan izin suami datang, itu paling baik. Dah tak apa, mari kita sembahyang sesama masjid, pergilah, tak ada masalah kan. Jadi ni saya nak umumkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengumumkan tabung bergerak masjid. Dah gerak belum? Sepanjang ceramah tadi dah gerak belum tabungnya? Belum lagi. Tolong jalan tabung. Mana tabung? Tabung tu kalau tunggu dia gerak sendiri tak gerak tu. Siapa yang bawa ni? Mana tabung ni? Tabungnya kat luar. Oh, dah jalan kat luar. Jadi minta tolong sumbangkan. Rugi kalau kita tak sumbangkan, sebab dah disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta dicintainya. Tolong bagi. Sebab duit yang masuk dalam tabung tu pihak masjid akan gunakan untuk tujuan umum. Untuk tujuan ni, contoh mungkin improve mana-mana, selagi mana kita gunakan masjid ni, selagi ada orang guna masjid, maka mengalirlah pahala. Lepas tu kena ingat, pada orang yang tak datang masjid, jangan belagak, aku tak datang masjid, okey je, aku ada duit, tak ada masalah pun. Jangan belagak, sebab boleh jadi rezeki kita murah sebab doa orang di masjid. Sebab imam biasanya doa muslimin wa muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa tu semua
Tu sebab kita pun dapat sama. Tak pernah lagi imam doa, kau sejahterakanlah hidup aku dan makmum yang hadir saja, oh ya Allah, yang lain tu pergi matilah. Tak pernah. Tu sebab jangan belagak, datang masjid, doa. Selagi mana ada masjid ni kat Kampung Perian ni, percaya cakap saya, selagi itulah makmurnya masyarakat di sini, sebab adanya hati penduduk dekat sini, iaitu masjid. Dan program duit ni, tabung bergerak masjid ni akan digunakan untuk aktiviti program dan juga pembangunan masjid. Nak buat pembaharuan. Macam sekarang kita rasa panas, tak cukup lagi aircon ni, kita kena tambah. Mungkin nak tambah lagi, nak besarkan lagi. Sebab tadi saya tengok ada yang tak boleh nak semayang lah tadi, kan? Sebab bukan tak nak besarkan, kadang dah besar-besar tak datang pula. Datang ramai-ramai. Saya dengar ada kampung-kampung sebelah pun datang juga. Bagus. Ada yang bukan kampung ni. Terima kasih banyak. Jadi tabung tu nanti kalau nampak nanti tolong masukkan duit. Jangan senyum aja. Betul senyum tu sedekah, tapi tabung tu tak nak senyum, dia nak duit. Masukkan duit dalam tu. Kalau tak ada duit, lurutkan gelang, rantai semua masukkan dalam tu. Ataupun kalau tak ada RM1 masuk RM10, tak ada RM10 masuk RM100. Faham? Kalau tak pun bagi je handphone tu. Tahulah JK masjid nak tolak kat kedai Cina tu dapat berapa besok. Kan? Jangan cari alasan untuk tidak menyumbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini. InsyaAllah banyak lagi yang saya nak cerita sebenarnya. Dalam bab ribah, bab kemasyarakatan, banyak lagi. Maknanya kena panggil lagi. Kan? Terima kasih banyak. Saya suka datang sini. Terima kasih. Seronok saya. Jadi bab kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dah dipapan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Untuk makluman, nama saya Syamsul Amri bin Ismail. Debat itu bukan bapaku. Debat itu gelaran aja. Jangan tanya lagi dah, ya. Ada orang tanya macam mana boleh dapat nama Syamsul Debat. Dulu waktu saya berceramah di KL, dulu sebelum saya menjadi ceramah sepenuh masa, saya tak pakai. Dulu saya bergelar pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya kerja dulu pengarah undang-undang. Jadi disebabkan saya berceramah di luar, saya tak naklah bagi tahu saya kerja kat mana. Saya pakai nama NGO. Jadi dia orang sebut dulu Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAP. Jadi tak macam mana ceramah dekat satu masjid kat Setiwangsa KL tu, surau tu. NJK surau tu dah terlupa nama saya siapa. Siapa tak nama budak tu. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mulanya. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama aku ni Syamsul Al-Debati. Sebenarnya tu nama gelaran sahaja. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak.